Dan selepas Papa silakan Pak. Papa dulu Papa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Kementerian Al-Ihwal Ekonomi telah diberikan dana sebanyak RM2.72 juta bilion untuk meneraju pembangunan sosioekonomi negara yang inklusif dan progresif demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Sebelum saya meneruskan hujah, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih daripada penduduk-penduduk kampung yang bernasib baik mendapat kelulusan pembinaan Dewan-Dewan Serbaguna yang boleh memuatkan satu gelanggang badminton dan gelanggang-gelanggang futsal kepada Kementerian Al-Ihwal Ekonomi. Untuk pengetahuan semua, sebelum ini mereka tidak dapat kemudahan pembangunan seperti ini. Permohonan ini dibuat melalui Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Allahyarham YB Datuk Wira Dr. Farid. Semoga rohnya ditempatkan bersama para solihin. Amin ya rabbal alamin. B15 saya gabungkan sekali dengan P15. Butiran 020400 pihak berkuasa kemajuan pekabun kecil perusahaan getah RISDA diberi peruntukan sebanyak 200 juta, manakala butiran 0400 ada berkaitan dengan di atas, iaitu dengan butiran 020400 diberi peruntukan pembangunan sebanyak RM52184 juta berbanding RM334.75 juta tahun sebelumnya. Di Sabah, memang banyak program-program untuk pekebun kecil. Di tempat saya, P175 Papar juga tidak ketinggalan. Tetapi, apa yang saya amati sewaktu melawat tempat-tempat ini, keperluan untuk jalan raya sangat-sangat mendadak. Di kawasan RISDA, di Sabah, dan juga di P175 khasnya. Ada juga tempat-tempat yang saya lawati, penduduk-penduduk memberitahu kepada saya bahawa ada baja-baja dan benih-benih pokok getah yang tidak ditanam. Jadi ini adalah merupakan satu pembaziran yang harus kita pantau. Jadi adalah menjadi kewajipan saya untuk menyuarakan segala permasalahan pekabun kecil di daerah saya. Saya mahu perkara dan permasalahan seperti ini dapat dipantau. Dengan bajet yang ada, saya merayu supaya RISDA Sabah diberi peruntukan yang lebih daripada sebelumnya karena banyak perancangan mereka yang masih belum dapat dilaksanakan. Saya gabungkan butiran 0102 bersama dengan butiran 00121 sekali dengan butiran 93500, yaitu butiran 00102 projek kemiskinan Semenanjung Sabah Sarawak diberi peruntukan sebanyak 95 juta, manakala butiran 00121 infrastruktur luar bandar diberikan 20.06 juta, butiran 93500 projek khas diberi peruntukan sebanyak 100 juta. Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, seperti yang kita tahu negeri Sabah khasnya dan P175 amnya memang ramai penduduk yang miskin, terutamanya yang tinggal di pendalaman. Tidak kurang ramai juga yang miskin yang tinggal di pinggir pekan. Di tempat saya ada lebih 100 buah kampung, termasuk kampung-kampung yang belum berdaftar, tetapi mereka ini adalah pengundi yang berdaftar. Walaupun mereka ini hidup dalam kesusahan, tetapi mereka masih boleh bersabar. Persoalannya, sampai bila atau berapa lamakah mereka ini boleh bersabar? Sebagai kerajaan adalah menjadi tanggungjawab
kita untuk memberi bantuan dan pertolongan yang termampu. Tetapi tanpa dana yang mencukupi, kesemua program-program untuk membantu mereka ini tidak akan menjadi kenyataan. Sabah adalah negeri yang mundur dari segi infrastruktur, luar bandar, memandangkan negeri ini terlalu luas dan berbukit bakau. Penduduk luar bandar yang miskin tidak mahu bangunan yang mencakar langit. Mereka mahu peluang pekerjaan untuk mereka dan anak-anak mereka demi menyambung penghidupan yang selesa. Boleh sedikit saja. Selain daripada, maaf, Boleh. nanti saya akan bagi. Selain daripada itu, banyak kampung-kampung berhampiran bandar dan pakan yang setiap kali hari hujan akan berhadapan dengan banjir kilat. Begitu juga banyak kampung-kampung di pendalaman akan menerima nasib yang sama. Bayangkan apa akan terjadi kepada berangan di dalam rumah jika terjadi banjir kilat. Ini bukan sekali, tetapi kerap kali. Cubalah kita bayangkan penderitaan mereka ini. Sampai bilakah mereka ini harus bersabar? Banjir kilat yang terjadi disebabkan oleh perperitan yang tidak sempurna dan tidak ada langsung. Disebabkan tidak ada dana peruntukan untuk membina, menyelenggarakan parit-parit dan lungkang-lungkang demi melancarkan laluan air sewaktu hujan. Sebagai contoh, walaupun ini selalu saya cakapkan di Dewan ini, Kampung Kawang, Kampung Gusi, Kampung Sri Menanti, Kampung Kinarut, Kampung Anak, Kampung Sabuk dan Kampung Langkuas. Begitu juga Kampung Beringis, Kampung Pengalat Basar dan Kampung Pengalat Kecil. Mereka ini memerlukan pembersihan dan pendalaman parit supaya perjalanan air hujan, pengaliran air hujan sewaktu hujan lebat berjalan lancar. Dari itu saya meminta kepada kementerian supaya memikirkanlah perkara ini untuk orang-orang di kampung di P175 Papar. Dengan dana yang akan diagihkan, saya percaya kesusahan dan kesengsaraan penduduk-penduduk kampung di negeri Sabah akan dapat dikurangkan. Kami orang-orang Sabah mahu pembaharuan. Kami mahu pembangunan yang setara. Biarlah pembangunan ini untuk semua merasainya. Dengan adanya peruntukan ini nanti saya berharap kawasan luar bandar dan di pendalaman yang bermasalah dengan bekalan air bersih dan terawat akan dapat dilaksanakan. Kerana mereka ini sedang menunggu dan menanti perubahan yang akan dilaksanakan. Dengan peruntukan projek khas ini, kerajaan harus mengambil inisiatif melaksanakan projek bekalan air pam solar atau GRBT di kampung-kampung di pendalaman. Malangnya air GRBT yang ada pada sekarang ini seluruhnya keruh, kutur apabila berlakunya hari hujan. Oleh itu saya merayu kepada kerajaan supaya jangan biarkan orang di kawasan ini tidak terbela. Saya ingin bertanya, daripada jumlah ini, berapakah yang akan disalurkan kepada negeri Sabah? Memandangkan Sabah adalah negeri yang masih ketinggalan jauh dari segi pembangunan berbanding dengan negeri-negeri semenanjung. Dengan peruntukan yang diberi, kita akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan. Butiran 00108, program pembangunan, diberikan peruntukan sebanyak 226.16 juta berbanding dengan 20769 juta tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada rakyat jelata. Dengan dana ini, dapatkah kementerian melaksanakan program pembasmian kemiskinan bandar bertujuan untuk membantu golongan miskin dan yang berpendapatan rendah di bandar? Dari jumlah ini, berapakah yang akan diagihkan untuk negeri Sabah? Di samping itu, saya juga ingin menyarankan supaya industri hiliran dapat dilaksanakan supaya mereka dapat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Sabah di mana kebanyakan mereka ini bekerja di semenanjung. Sebagai pekerja kilang, mereka terpaksa meninggalkan keluarga dan anak-anak di kampung. Ada dari mereka yang tertekan dan mengalami kemurungan kerana berpisah dengan keluarga yang terlalu lama. Butiran 00117, pembangunan perkampungan nelayan, diberi peruntukan sebanyak 29.37 juta. Aktiviti perikanan merupakan aktiviti ekonomi yang penting di daerah Papar.
Hasil tangkapan laut yang didaratkan akan selalunya dijual kepada orang tengah. Untuk menambah pendapatan nelayan ini, saya berharap agar kementerian berkenaan dapat memberi bantuan peralatan kepada nelayan-nelayan supaya mereka dapat merasai arus pembangunan kerajaan baharu. Ini termasuklah pembinaan GT yang sempurna untuk mereka mendaratkan tangkapan harian mereka, dan yang paling penting ialah pembinaan gerai-gerai untuk mereka menjual ikan. Butiran 70112 Perbendaharaan Kemajuan Negeri Sabah diberikan peruntukan sebanyak 10.67 juta berbanding dengan 20.7 juta sebelum ini. Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian, kenapakah peruntukan ini dikurangkan sedangkan kita tahu Sabah adalah negeri yang serba kekurangan. Dari itu saya mengharap Sedikit, kepada kementerian janji akan tadi. dapat mengkaji semula peruntukan ini. Sekian, terima kasih. Dengan ini saya menyokong Ya, Kudat. budget ini. Pada pandangan Ya, saya, Muhammad Papar Masih minta masa. maaf. Papar, Kalau tidak, Papar. Bro tak akan mempunyai Boleh? kesempatan untuk berucap. Boleh. Habislah. Habis. Habislah. Silakan, Bro. Mini Aset Sejahtera Terima di kasih Sabah. Yang Berhormat Speaker. Kemudian